Halo, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan dan para hadirin sekalian. Selamat datang ke Pesta Buku Antarabangsa Selangor. Ada siapa yang ingin tahu macam mana bank buat penilaian tentang loan rumah, atau siapa yang nak beli loan rumah, beli rumah, siapa yang nak tahu macam mana cara beli rumah dan macam mana bank menilai permohonan anda di Pelawa untuk duduk sini dan saya akan berkongsi. Saya akan berkongsi 6 langkah untuk anda 100% lulus loan rumah. Okey? Jadi kita beri mula. Hari ini topik saya adalah rahsia loan rumah 100%. Terbongkar pendanaan oleh banker. Banker tu siapa? Banker tu adalah saya sendiri. Okey? Next. Saya akan beritahu anda siapa saya sebenarnya, dan apa yang buku yang saya tulis ni adalah untuk siapa, dan seterusnya saya akan beri anda 6 langkah untuk senang lulus loan rumah. Kepada siapa yang nak beli rumah 6 bulan atau 12 bulan akan datang, anda amat digalakkan untuk dengar, ya. Next. Jadi siapa saya? Saya adalah seorang banker. Saya dah buat bidang ini 6 tahun, ya. Nama saya Kenny. Saya adalah penulis buku Tolong Luluskan. Tolong Luluskan Strategi Pinjaman Rumah yang anda belum tahu. Saya juga merupakan ejen hartanah. Dan ejen hartanah ni saya buat untuk 2 tahun saja. Bisnes pun sudah gulung tikar. Malangnya sudah gulung tikar. Tapi banker, sekarang ni saya dah pelabur hartanah juga. Saya dah pelabur hartanah lebih daripada 10 tahun. Dan saya masih pegang hartanah tersebut, ya. Dan saya dah bantu lebih daripada 100 orang untuk dapatkan rumah impian, sama ada untuk pelaburan atau untuk duduk sendiri. Dan jumlah pembiayaan dah lebih, jumlah loan dah lebih 100 juta. 60 juta tu dah lama, dah lebih 100 juta. Dan hari ini saya seorang mortgage broker. Tak tahu adakah tuan-tuan dan puan-puan yang kat rumah atau kat sini pernah dengar terma mortgage broker? Okey, kalau pernah dengar, mereka adalah yang pengantara antara anda dengan bank. Saya seorang mortgage broker. Saya uruskan pembiayaan loan rumah dengan loan bisnes. Okey. Next. Buku ini untuk siapa? Sebenarnya buku Tolong Luluskan yang saya tulis ni adalah untuk siapa? Ini nampak 3 gambar ni kan? Tuan-tuan dan puan-puan, ada siapa kat sini? Ada siapa yang bercadang nak beli rumah ke? Atau belum ada rumah? Siapa yang belum ada rumah? Oh, okey. Kalau siapa yang belum ada rumah, ini adalah untuk anda. Kalau anda nak beli rumah dalam 6 atau 12 bulan ke depan. Yang kedua, sesiapa yang pernah kena reject, bank kena reject, beli rumah impian, pergi viewing, susah-susah pergi viewing kan, tiba-tiba nak submit loan, kena reject. Saya faham perasaan anda sebab saya pun pernah kena. Okey. Yang ketiga, kalau ada siapa ejen hartanah di sini kan, dan para kunjungan di sini, siapa yang ejen hartanah, buku ini adalah untuk anda kalau anda nak dapat lebih komisen. Sebab kalau ejen hartanah, anda kalau closing dengan sign SMP, baru anda dapat komisen kan. Kalau anda tak tahu tapis prospek anda sebelum viewing, memang banyak akan tak lepas loan dan anda pun akan susah sebagai ejen hartanah. Jadi buku ini ditulis untuk 3 golongan ini. Golongan pertama ialah golongan yang belum ada rumah dan bercadang untuk beli dalam 6 atau 12 bulan yang akan datang. Golongan yang kedua yang sudah kena reject, bank kena reject loan rumah dan tahu peritnya, dan masih belum ada rumah impian tapi tak tahu apa nak buat. Ni adalah golongan kedua. Yang ketiga adalah golongan ejen hartanah yang nak lebih conversion, lebih commission. Okey? Lebih komisen sebab buku ini akan tahu, daripada buku ini anda akan tahu macam mana nak tapis prospek. Senang untuk dapat viewing, lepas tu boleh close, conversion pun senang. Next. Okey, bila cakap pasal loan rumah, kerajaan akan beritahu kita salah satu faktor yang penting untuk milikan hartanah adalah lepas loan. Kalau tak lepas, memang tak dapat loan lah. Okey? Jadi berita tetap akan beritahu. Dan ini adalah Keratan Akhbar, ya, tahun 2019 yang tunjuk satu suri rumah ni 15 kali kena reject loan. Rumah pun bukan mahal, rumah kurang daripada 100,000 tapi 15 kali kena reject. Next. Ini
Yang lebih awal lagi ialah semalam, cerita semalam. Ini lambakan rumah yang tak terjual di Pulau Pinang. Pulau Pinang saja ada 3,000 rumah yang tidak dijual. Tapi rumah yang paling banyak ialah kurang daripada 300,000, dan faktor utama yang menyebabkan mereka gagal untuk jual rumah, pemaju gagal untuk jual rumah adalah kerana loan tak lepas. Tiap-tiap tahun. Next. Yang sebelum tu, okey, ini adalah bahagian kerajaan persekutuan ya. Anda boleh nampak daripada kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan sama saja tiap-tiap tahun. Kalau rumah tak terjual, lambakan rumah tak terjual, mestilah bank jadi kambing hitam. Tapi bagi saya kan, sebagai banker, saya nampak ada jurang di sana, jurang pengetahuan dan jurang anda nak beli rumah. Anda memang nak beli rumah, saya tahu, itu ialah bagus. Tapi anda ramai yang tak fikir. Bila beli rumah, cuba rumah, lepas tu loan cuba-cuba sajalah. Kalau lepas tak apa, kalau tak lepas tak apa. Hari ini saya ingin mengubah semua ini. Saya cuba untuk beritahu anda langkah-langkah untuk dapatkan loan. Okey? Next. Kita pergi ke langkah pertama. Langkah pertama adalah kewangan. Yang ini tak ada dalam buku, tapi sangat penting. Kewangan anda kena betul dulu. Celik ilmu kewangan. Maksudnya anda tahu berapa banyak anda belanja, berapa banyak pendapatan anda, adakah cukup wang kecemasan 6 bulan, cukup atau tak? Dan ada cukup untuk kalau kereta rosak ke, mak ayah sakit ke, anak-anak sakit, adakah cukup? Ukur baju di badan sendiri. Ramai saya tengok di sini, kalau bank kata, okey, anda layak 500,000, anda pergi beli rumah 500,000. Tak perlu. Rumah 100,000 pun rumah juga. Okey? Jadi, nampak bahagian yang saya letak warna merah tu kan, sangat-sangat penting. Bahagian yang merah tu sebenarnya bukan cadangan saya. Inilah cadangan perancang kewangan bertauliah. Perancang kewangan bertauliah kita panggil financial planner lah. Mereka bagi cadangan, kalau nak beli rumah, bayaran angsuran rumah tak boleh lebih, sebaik-baiknya tak boleh lebih daripada 30% pendapatan bersih bulanan. Pendapatan bersih bukan pendapatan kasar. Katakan hari ini anda kerja, lepas tu pendapatan kasar adalah 2,500, tapi pendapatan bersih adalah 1,500. Katakan 1,500. Maksudnya 30% daripada 1,500 tu untuk rumah. Maksudnya 450 saja. Rumah ni jangan salah sangka bukan untuk beli. Rumah ni atau untuk sewa. Sewa pun 450 maksimum. Maksudnya anda sebaik-baiknya sewa bilik dulu. 450 kalau nak beli rumah daripada kurang daripada 100,000 anda boleh beli. Okey? Jangan 1,500 tu setengah anda nak bayar rumah. Memang semputlah. Ini ialah cadangan pakar perancang kewangan. Okey? 30%. Next. Okey. Yang kedua, laporan kredit. Bila anda buat loan submission, mesti akan dengar laporan kredit, SIKRIS dengan SITOS. Ini saya ada huraikan dalam buku tolong luluskan. Dan ini adalah apa yang bank tengok. Saya tengok ada banyak kanak-kanak di sini Semua kanak-kanak ada pergi sekolah. Sekolah rendah. Ayah ada tengok kat laporan tak? Ada kan? Jadi kanak-kanak yang bersekolah, kita semua ada kad laporan kan? Kalau pergi ke sekolah A, B, C, kalau orang dewasa, kamilah semua. Kad laporan kami adalah SIKRIS, laporan SIKRIS. SIKRIS ni adalah laporan kredit kami. SIKRIS, kalau nama penuh, saya rasa tak ramai yang tahu nama penuh dia. Okay, Central Credit Reference Information Service System. Itu adalah nama penuhnya. Okey, apa yang ada di SIKRIS ni adalah laporan kredit anda, fasiliti semua itu sana. Dan sekarang ni bank negara sudah buatkan anda sangat-sangat senang Anda boleh daftar secara percuma. Pergi ke Google, tekan e-SIKRIS dan daftar percuma. Lain kali nak buat loan rumah, senang je, download, buat turun, bagi pada banker. Okey? Atau bagi ke banker, tanya, banker, macam mana? Ni macam SIKRIS sebenarnya macam ni, boleh lepas ke tak? Next. Ini adalah contoh laporan SIKRIS
Contoh laporan SIKIS yang anda nampak. Saya rasa ramai yang tak pernah tengok laporan SIKIS dia sendiri. Jadi boleh pergi ke e-SIKIS, daftar. Dari rumah boleh buat, tak perlu keluar rumah. Semua percuma. Bila-bila masa anda nak download, boleh download. e-SIKIS Bank Negara. Yang banker akan tahu apa kemudahan kredit yang anda ada daripada e-SIKIS bila diluluskan. Of course, nama dengan IC kena betul lah. Dan yang penting, laporan kredit anda sihat ke tak? Okey. Dek, kalau kat sekolah tak boleh ada kosong ya. Kat sini ada kosong boleh. Okey. Kita tengok sini ya. Bahagian kanan. Bahagian kanan ni adalah 12 bulan. Bayaran 12 bulan. Banker akan tekankan kat sini 12 bulan. Kalau ada kosong, maksudnya bayaran anda semua tepat pada masanya. Semua cantik. Kalau ada satu, maksudnya 1 bulan lewat bayar. Kalau ada 3, mana-mana sana ada 3, terus reject tak payah cakap. Ini ialah sangat penting. Kalau sini dah reject, tak perlu tengok langkah seterusnya. Okey? Tapi ada juga kes yang khas lah, seperti PTPTN. Saya pernah jumpa, sebenarnya banyak lah, yang PTPTN ambil PTPTN tu tak nak bayar. Ada yang 100 bulan tak nak bayar. Bila dia nak ambil loan, dia kena bayar tunggakan 100 bulan tu campur bulan yang terkini, baru kita bagi. Okey? Yang sangat penting ya, anda kena ambil dan tahu macam mana baca. Ini apabila anda buat pendaftaran di e-SIKIS, boleh download juga macam mana baca. Bank Negara semua dah ajar di sana. Okey? Next. SITOS. SIKIS dengan SITOS ni laporan kredit. SITOS ni adalah syarikat swasta. Ramai yang salah sangka SITOS ni adalah Bank Negara. SITOS bukan kendalian Bank Negara. SITOS adalah syarikat swasta. Malah anda boleh beli saham SITOS di Bursa Malaysia. Okey, SITOS 5301. Ini nama kaunter dia. SITOS mempunyai kuasa untuk kumpul maklumat anda. Kumpul maklumat macam mana? Macam anda single ke, anda dah kahwin ke? Bukan maklumat tu single kahwin tu SITOS tak kumpul mereka kumpul maklumat yang saman. Terutamanya saman atau apabila bank saman, biasanya bank saman, kalau lelong bank dah saman. Kalau anda saman orang, anda kena saman, itu SITOS pun ada. Yang biasa saya nampak ialah bil telefon, bil internet. Tak bayar, lepas tu masuk SITOS. Dan kalau anda berniaga, katakan anda ambil barang daripada supplier, anda tak bayar. Supplier boleh letak nama perniagaan anda di SITOS ya. Dan anda nak ambil loan bank pun tak boleh tahu. Jangan ingat you tak bayar supplier semua okey ya. Boleh letak dalam SITOS. Lagi satu yang sangat popular, motosikal. Bank tak berikan loan motosikal. Biasanya ambil loan kedai kan, betul? Motosikal. Motosikal, you kalau tak bayar, kedai tu boleh masuk dalam SITOS. Ada satu kes saya pernah terima yang pemohon ni dah kerja di luar negara, dah kerja lebih 10 tahun. Pendapatan pun sangat masyuk lah. Nak beli rumah 500,000 memang tak ada masalah. Tapi kena reject juga. Kerana 11 tahun yang lepas dia ada ambil loan kedai tau, untuk beli motor. Loan tu 1,000 lebih je, tak bayar, terus reject. Dia kena, pemohon tu kena buat ialah pemohon tu kena hubungi kedai motosikal balik dan bayar hutang. Bayar hutang, dapatkan surat, baru bank bagi lepas. 500,000 memang tak ada masalah. Boleh pinjam sampai 2 juta, tak ada masalah. Tapi kerana loan yang RM1,000 tu 11 tahun yang lepas tak bayar, loan kena reject. Anda kena ingat ya, bila masuk rekod SITOS ni adalah kekal selama-lamanya selagi anda tak buat apa-apa, selagi tiada tindakan daripada anda. Okey? Anda kena ada hutang, menjadi tanggungjawab anda untuk kemaskini dengan SITOS. SITOS tak buat kemaskini anda kena dapatkan surat yang dah settle, dah bayar hutang, dapatkan, beritahu pada SITOS, suruh keluarkan nama anda daripada SITOS. Ramai yang tanya, kenapa bank tak buatkan? Sebab ini bukan bawah bank, ini syarikat swasta. Anda kena contact mereka sendiri. Okey? Next. Ini contoh laporan SITOS. Kalau anda nampak di sini, SITOS ada SITOS score sini.
Sitos kos ini ramai yang tanya, bank ada ikut ke tak? Kalau sitos kos saya baik, boleh dapat loan kebankan tinggi ke tak? Saya terus terang cakap tak. Bank tak ikut lah, bank sebab bank ada scoring dia sendiri. Tapi walaupun begitu, walaupun kalau nampak sitos kos tinggi, keberangkalian dapat loan pun lebih tinggi lah. Okey? Ini adalah sitos anda boleh dapatkan secara percuma. Macam mana? Download aplikasi sitos. Aplikasi sitos dari App Store, Play Store. Report dia bagi free, sitos dia bagi free. Okey? Kalau nak beli sikit, baru kena bayar. Tapi kalau sitos saja, is free, percuma. Next. Okey, nampak ni ya. Bila bank tengok, kita akan tengok bahagian D1, legal case, subject as defendant. Maksudnya anda kena saman. Okey? Siapa yang saman? Dah settle ke dah belum? Ini semua kita akan tengok. Ya, siapa yang saman, apa yang kena saman. Memang akan kena reject awal-awal, tapi you boleh beri surat sokongan kalau tak parah. Kalau kes yang parah ialah kes yang macam bank sama anda. Bank sama anda biasanya ialah kad kredit dengan pinjaman peribadi. Dan lagi satu, kalau rumah anda kena lelong kat sini, bank akan beritahu bila lelong semua ni di sini. Bukan bank yang beritahu sitos, sitos akan kumpul maklumat daripada surat khabar. Sebab kalau nak lelong, mereka kena beritahu di surat khabar dulu. Okey, sitos kumpul dari sana. Mereka akan beritahu di sini. Terus kena reject, tak payah cakap. Okey, next. Next. Okey, langkah ketiga adalah dokumen. Dokumen ni biasanya kalau anda nak beli rumah, mesti banker akan beri senarai dokumen, betul? Senarai dokumen ialah standard. Saya dah tulis dalam buku juga. Senarai dokumen untuk makan gaji dengan yang bekerja sendiri pun ada di sana. Standard dokumen. Okey. Biasanya kita bercakap tentang yang makan gaji lah. Makan gaji senang je. Slip gaji, penyata bank dengan penyata KWSP. Tapi adakah tuan-tuan dan puan-puan pernah terfikir kenapa bank nak tengok tiga-tiga ni? Apa sebenarnya mereka tengok kat sana? Nak tengok you ada duit ke tak? Itu memanglah. Tak ada duit macam mana bayar loan. Okey. Ya. Kesahihan. Sebenarnya bank nak tengok kesahihan pendapatan anda. Kalau nak tengok kesahihan pendapatan, penyata bank dengan slip gaji dah cukup kan? Sebab company, syarikat bayar gaji, syarikat dah masukkan dalam bank account. Dah cukup kan? Kenapa nak penyata KWSP? Pernah tertanya kenapa nak letak KWSP kalau hanya nak tahu kesahihan pendapatan saja? Ini adalah kerana KWSP adalah pihak ketiga. Pihak ketiga membuat pengesahan yang anda betul-betul kerja di syarikat tu dan pendapatan anda betul sah. Sebab tu mereka wajibkan penyata KWSP untuk memohon pembiayaan rumah atau loan rumah. Okey? Sama juga dengan yang bekerja sendiri. Bank account, wah, banyak duit, 100,000 sebulan, sales 100,000 sebulan, masuk, ada SSM semua, tapi tak bayar cukai. Sama saja. Cukai adalah kewajipan kami sebagai rakyat Malaysia untuk bayar. Okey? Cukai dan zakat lah. Okey? Yang penting ialah verifikasi pengesahan pihak ketiga, iaitu LHDN. LHDN saja yang kalau anda dah lapor cukai borang B, borang BE, itu adalah pendapatan sah anda. Jadi jangan pandang ringan cukai ya. Yang bekerja sendiri tolong jangan pandang ringan cukai. Memang kalau tak ada cukai, tak bayar cukai, bank akan reject you punya loan. Okey? Apa kesilapan lazim yang saya jumpa? Informasi tak tally. Katakan kalau slip gaji dia tolak 500 untuk KWSP. Tapi bila masuk bank tak ada. Katakan 1000 tolak 500, 500 masuk bank lah. Tapi masuk bank ialah 1000. Jadi macam mana ni? Ni informasi tak tadi, boleh terus reject kan? Dokumen tak lengkap. Ya, ini saya tak faham. Saya ada beberapa kes yang saya uruskan yang saya minta slip gaji saja. Sampai 1 bulan tak beri. Saya pun tak tahu kenapa, macam mana mereka buat. Dia kata majikan tak beri slip gaji. Jadi kes macam ni memang tak boleh proceed lah. Kita akan reject lah. Okay? Dokumen tak ikut garis panduan. Ini kes yang sangat aneh.
Saya pernah terjumpa di kes di mana tolakan caruman KWSP itu ditukar kepada insurans. Maksudnya, katakan gaji orang ni adalah 2,000 kasar. Jadi tolak KWSP 500, katakan ya. 500 ni dia tak bayar ke KWSP tau, dia bayar terus kepada syarikat insurans. Dia kata, saya tanya pemohon, kenapa tak bayar KWSP? Oh, syarikat saya buatkan macam tu, dia bayar kepada insurance company sebagai premium. KWSP dia tak bayar. Dia kira macam kira ganti KWSP lah, macam tu lah. Tapi jawapannya, ini adalah dokumen tak standard dan anda tak boleh dapat loan kalau dokumen macam ni, kena bayar KWSP. Dan yang bekerja kat luar tu makan gaji, tolong ingat KWSP adalah hak anda sebagai pekerja. Tolong cek majikan ada bayar ke tak. Walaupun slip gaji tu nampak tolak, tolong cek. KWSP account I online boleh cek. Okey, itu adalah hak anda dan majikan mesti kena bayar. Okey, next. Okey, mereka dikatakan anda kena tahu bahasa bank lah. Okey, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak kan. Ramai yang you fikir nak beli rumah saja tapi you tak faham cara bank bercakap, banker anda bercakap. Ada yang saya terima, dia cakap komitmen anda tinggi lah cik, komitmen anda tinggi lah tuan, tak lapas. Tapi dia tak tahu apa maksudnya komitmen tu, apa maksudnya kos sara hidup tak lepas. Ini linggo-linggo bank. Okey, next. Tema perbankan yang sangat biasa banker bercerita adalah tentang DSR. DSR adalah Debt Service Ratio. Debt Service Ratio ni adalah kira kelayakan anda. Saya ada beri formulanya dalam buku. Memang senang formula je. Anda boleh kira sendiri ya berapa banyak kelayakan anda. Soalan yang bank ingin tanya apabila letak Debt Service Ratio ni, adakah berdasarkan dokumen yang anda beri, berdasarkan pendapatan yang anda ada, adakah anda layak untuk mendapat kelulusan pembiayaan ini, kelulusan loan ini. Okey. Yang kedua, kita selalu dengar pasal net disposable income atau net income. Ini kalau senang cerita ialah kos sara hidup. Kalau anda hari ini pendapatan bersih 1,000, okey, anda mungkin ada sewa 500, lepas tu ada bayar mungkin mak ayah ke 300, tinggal 200 saja. Walaupun bank dah kata anda layak, mereka akan tengok kos sara hidup juga. Mereka tak nak anda guna pendapatan bersih anda yang 1,000 tu untuk bayar hutang saja. Lepas tu barang dapur macam mana? Tak dapat makan nasi macam mana? Okey. Jadi setiap bank ada DSR dengan NDI atau kos sara hidup yang tersendiri. Itu bergantung kepada tempat anda bekerja, luar bandar atau dalam bandar, bergantung pada bank. Okey. Next. Okey, saya harap anda faham ya yang kartun sini. Ini banyak. Siapa yang faham kartun? Okey. Saya sangat nak tekankan bahagian ni. Cuma satu benda saja. Sini. Kelayakan dengan kemampuan. Tolong jangan campur aduk. Ini tak sama. Bank hari ni kata, tuan, puan, anda layak ambil loan ini. Loan 500,000, bayaran bulanan 2,500. Anda layak. Kalau anda mampu bayar ke tak 30 tahun akan datang, itu lain cerita. Anda sendiri saja yang tahu. Sebab tu saya mulakan perkongsian hari ini dengan celik ilmu kewangan. Katakan 2,500 anda kena bayar sebulan. Tapi gaji bersih anda 3,500. Adakah anda mampu beli rumah itu? Jawapannya anda tidak mampu. Tinggal 1,000 saja macam mana nak hidup? Okey, teruskan menyewa. Ini konsep yang sangat-sangat penting ya. Bila nak beli rumah, tolong jangan campur adukkan kelayakan dengan kemampuan. Bank kata anda layak, tidak bermaksudnya anda mampu untuk beli rumah itu. Tapi yang untuk kes macam ni, saya selalu galakkan anda beli. Katakan bank beritahu anda layak untuk dapat loan sebanyak 500,000. Rumah
beli 250 cukup lah. Atau kalau 250,000 rumah tu tak best, tempat tu tak suka, anda tak suka, teruskan menyewa. Terus sewa bilik, tak ada masalah. Okey? Anda betul-betul mampu, baru anda beli rumah. Jangan ikut, kalau bank kata saya layak, saya pergi beli rumah 500,000. Tersengat nak bayar. Ini ialah salah satu sumber yang membuat lambakan rumah lelong. Sebab ramai kat luar tak faham konsep layak versus mampu. Okey? Next. Langkah kelima adalah hartanah. Okay, anda beli rumah tu untuk duduk atau rumah tu atau hartanah tu memang untuk berniaga. Hartanah untuk duduk, kediaman atau hartanah untuk berniaga. Kenapa sangat penting? Sebab bank akan beri 90% untuk rumah. Anda kena tanya ejen baik-baik, ini rumah ke ini kedai? Atau sekarang pemaju sangat kreatif tau. Pemaju akan letak kedai pejabat yang kecil-kecilnya. Pejabat kecil-kecil lebih kurang 500-600 kaki, dia letak sebagai Airbnb. Itu ialah untuk berniaga, bukan rumah. Maksudnya loan anda 80 hingga 85. Katakan anda dah beli, sekarang ni pemaju kata, tuan, puan, anda kena bayar lagi duit muka 5%, 10%. Anda tak mampu, anda cancel. Tapi anda kena tanya juga, rumah ni untuk duduk ke rumah untuk komersial? Okey, hak tanah ni untuk duduk ke hak tanah untuk berniaga? Lain yang kedua ialah pemaju tu masih ada ke tak? Kalau pemaju tu dah bankrupt, dah gulung tikar, kalau boleh tolonglah jangan beli. Kenapa jangan beli? Kalau anda beli, memang boleh beli sebab harga dia memang murah. Tapi nak jual tu memang susah. Sebab pemaju kalau dah gulung tikar, tak banyak bank yang nak beri loan. Okey? Lagi satu yang saya biasa tengoklah, tanah lot lidi. Tanah lot lidi Sebab siapa yang nak balik kampung tu beli tanah, lepas tu nak dapat loan untuk tanah lot lidi, tak boleh Sebab anda tak boleh cagahkan tanah yang bukan anda sebenarnya. Okey? Kalau selagi tu grant tak keluar untuk anda punya, anda tak boleh cagah kepada bank untuk loan Jadi sila ingat semua ni Rumah lot lidi ialah yang banyak kes saya jumpa. Ada yang dapat pendapatan sewa juga. Dah beli tanah besar tu kan, lepas tu dia pecahkan kepada banyak-banyak rumah dan dia sewa keluar. Bank takkan ambil sewa tu sebab tanah tu bukan atas anda punya. Okey? Sewa tu tak dikira. Okey? Nilai pasaran. Okey, dah teruja nak beli rumah, pastikan nilai pasaran tu boleh capai. Katakan anda beli rumah 300,000. Tapi bank kata, encik, tuan, rumah ni hanya 200,000 saja atau 250 lah. Bank akan beri pembiayaan atau loan 90% berdasarkan 250,000 dan bukan 300,000 Anda kena ingat Jadi cari bank yang betul-betul boleh padankan harga nilai pasaran dengan harga belian anda. Ini memang kerja ejen kerja ejen, tapi jangan semua serah pada ejen. Anda kena tahu juga apa proses di sini. Yang keempat adalah peguam bertauliah. Saya ada kes ni yang saya buat lama dah. Peguamnya peguam korporat tau. Dia tak pernah buat urusan hartanah langsung. Peguam ni, tuan-tuan dan puan-puan, macam doktor. Mereka ada pengkhususan sendiri. Peguam ada peguam hartanah, peguam sivil, peguam industri, peguam korporat dan peguam jenayah. Yang ni hanya kerana peguam itu adalah sepupu dia. Sepupu dia suruh dia beli rumah, dia suruh dia buat perjanjian jual beli dan buat dokumen untuk pembiayaan. Memang pening. Peguam sendiri kena tanya saya apa yang ada dalam perjanjian jual beli untuk rumah dan apa yang perlu dia ada untuk dokumen. Jadi tolong pilih peguam yang bertauliah. Peguam bertauliah ni peguam yang boleh uruskan urusan hartanah anda. Kalau anda tak tahu siapa peguam bertauliah, tak apa, tanya bank. Ikut panel bank. Panel bank biasanya okey. Tak tahu tak apa. Okey? Next. Siapa nak tahu cara nak pilih bank? Saya bagi hint kat belakang. Apa maksudnya sana? Gambar
Tuan-tuan dan puan-puan kat rumah nak try ke? Saya tak nampak respon sana. Nah, nak pilih bank macam mana? Senang. Nak pilih bank ini adalah cara yang termudah sekali. Okey. Rasa macam apa tu? Siapa yang nak jawab ke? Cuba teka. Okey, tak apa. Saya kalau nak pilih bank, saya pilih kadar pembiayaan yang terendah lah. Interest yang paling best lah, paling rendah. Senang je kan? Tak payah fikir banyak-banyak sebab semua bank sama je. Semua produk tu sama je. Betul ke? Ya, betul, semua produk lebih kurang sama je. Tapi anda perlu ingat, bank pun pilih anda sebagai pelanggan ya. Bukan anda sebagai pelanggan pilih bank, bank juga pilih anda sebagai pelanggan. Next. Bagaimana bank pilih anda sebagai pelanggan? Ini adalah cara-caranya. Yang pertama, profil. Katakan anda hari ini bekerja sendiri, tapi anda nak bank yang paling rendah kadar pembiayaan. Bank tu tak suka orang yang bekerja sendiri. Sama juga, kalau anda nak beli rumah sekarang ke anda nak kadar pembiayaan yang terendah? Anda nak beli rumah kan, anda kena ambil juga dengan bank tu. Okey? Bank tu, kalau anda beli yang rumah yang dalam pembinaan under construction property, ini sangat biasa. Bank tu ada panel ke tak? Kalau bank tu tak panel, anda tak dapat pembiayaan. Kalau masih anda nak beli rumah yang daripada pemaju tersebut, anda kena cari bank lain. Okey? Tak semestinya semua anda ada. Bank ada biaya kawasan? Ya, bank pun ada kawasan yang dia tak baik biaya. Dia kira sebagai non-target property atau non-target location. Kalau anda beli hartanah di sana, ada kadang-kadang bank akan reject, automatic reject. Sebab dalam garis panduan dia cakap dia tak nak beri loan untuk kawasan ini. Ada. Okey, saya ada tulis juga dalam buku. Dan kadang-kadang jenis hartanah, katakan hartanah tu memang bank tu tak suka, mereka takkan bagi loan juga. Okey. Dan lagi satu ialah boleh angka bank tersebut tu capai nilai pasaran. Ini yang banyak anda tak fikir. Bila anda beli rumah, rumah dibeli 500,000, tapi bank yang anda nak, bank yang beli kadar pembiayaan terendah tu, dia bagi 400,000 je, habis. Anda nak tak nak, anda kena pergi bank yang boleh match 500,000. Ini cara bank pilih pelanggan mereka. Okey? Bukan semua orang nak kadar terendah. Sebagai manusia kita ini biasalah, saya sendiri pun kalau boleh nak yang paling best. Tapi bukan semuanya boleh lepas macam tu. Itu kena ikut profil anda. Okey? Next. Okey, ni adalah buku saya, buku tulisan, dan buku ni akan berada di booth N20 kasih terbit. Di sana ya, booth sana, dekat dengan pintu keluar sana. Lepas tu kalau ada apa-apa soalan nak tanya, boleh tanya sana. Saya ambil soalan di sana, di booth. Okey? Dan kepada siapa yang tak boleh join kat booth ke, nak tanya soalan kat booth tak boleh join, atau nak beli buku, kalau boleh, kita boleh berhubung di media sosial saya. Next. Ini media sosial saya. Siapa yang nak tahu update, sebab saya ni tengah tulis buku kedua. Okey tuan-tuan, buku kedua akan keluar tahun depan lah. Ini kena tengok bos saya. Bos saya kasih terbit Cik Rohania Noor di sana. Bos kata tahun depan buku kedua akan keluar. Jadi siapa nak update untuk buku kedua, boleh ikut media sosial. Okey, dan boleh scan QR code. Kami akan beri maklumat dan update tentang buku kedua. Yang nak belajar lebih tentang hartanah, tentang bisnes, tentang loan bank, anda boleh ikut media sosial saya. Okey? Saya nak ucapkan terima kasihlah kepada pihak penganjur Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur, dan juga kepada tim videographer yang sini yang sangat profesional, terutamanya kepada Iman. Terima kasih. Terima kasih, tolong tekan PowerPoint sana. Dan di sini hari ini berakhirlah untuk perkongsian saya. Semoga bermanfaat ya. Saya harap apa-apa saya berkongsi pada hari ini anda boleh praktik.
Memang semuanya anda boleh praktik lah. Saya cuba untuk berikan yang paling asas untuk anda. Terima kasih. Nama saya Kenny. Saya adalah penulis buku Tolong Luluskan. Dan kita boleh jumpa di booth N20 Kasih Terbit di sana ya. Bye-bye.